Oke, selamat pagi semua. Oke, ini adalah unit terakhir dalam pendidikan moral kamu, iaitu unit 17, rasuah musuh negara. Oke, dalam bab ni, kamu akan tengok berkenaan dengan apa maksud rasuah, menjelaskan perbuatan rasuah dengan contoh, menguraikan kesan perbuatan rasuah, menyarankan cara untuk membantras rasuah demi kesejahteraan masyarakat, melahirkan rasa benci kepada perbuatan rasuah demi keharmonian hidup, dan menghindari perbuatan rasuah dalam kehidupan harian. Okay. Tengok tu logo SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Okay, so sebelum kita teruskan, cek dulu apakah itu rasuah. Rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Macam mana kan? Kamu exam lah, katakan kamu exam kan. Jadi, kamu gagal. Markah kamu 30 lah macam tu. Sedangkan markah lulus ialah 40. Jadi kan kamu pergi jumpa cikgu kamu kan. Kamu bagi dia hadiah lah, itulah, inilah. Dengan harapan bahawa cikgu kamu tu bagi kamu lulus. Tu kira rasuah juga tu. Okay. Cikgu rasa kamu tahu juga ni. Rasuah ni ada juga di dalam TV. Cerita-cerita berkenaan rasuahan. Okay, kemudian apakah itu suapan? So, tadi kan dia tulis beritahu suapan kan. Suapan ni maksudnya pemberian lah. So, apakah bentuk-bentuk suapan itu? Bentuk suapan itu terdiri daripada macam apa? Dalam bentuk diskaun, hadiah, pinjaman, bonus, upah, wang, jawatan dan perkhidmatan. Macam itulah kalau macam pinjaman kan. Kalau kamu tolong saya kalau kamu tolong bagi anak saya masuk sekolah ni, saya bagi kamu pinjaman bank. Macam tu lebih kurang. Okay. Ataupun kalau di segi jawatan, kalau kamu mau jawatan jadi ketua kampung, kamu bagi saya duit ini begini-begini. Macam tu. Okay. Kemudian, kita tengok pula kesalahan utama berkaitan dengan rasuah menurut akta. Okay. Contohnya, siapa yang ada buku teks boleh tengok juga. Tapi saya ada buku teks, kamu boleh tengok daripada inilah video yang cikgu sertakan ni. Contoh 1, meminta dan menerima rasuah. Macam mana tu contoh dia? Seseorang pengarah meminta wang suapan daripada seorang kontraktor sebagai dorongan memastikan syarikat milik kontraktor tersebut dipilih bagi melaksanakan projek pembinaan sebuah sekolah. Kan ni selalu ni. Seorang kerani menerima komisen daripada pembekal bagi setiap barangan yang dibelinya untuk syarikat. Itulah. Kau mau bagi saya sekolah saya terima barang dari kamu, kamu mesti bagi saya duit dulu. Macam tu. Kemudian nombor 2, menawarkan dan memberikan rasuah. Seorang pembekal menawarkan sejumlah wang kepada pengurus kewangan sebuah syarikat bagi mempercepatkan proses bayaran terhadap pembekalan yang telah dibuat. Contoh kedua, seorang pengusaha gerai menawarkan makanan percuma selama sebulan kepada seorang pelanggannya agar tidak membuat aduan kepada pihak berkuasa mengenai tahap kebersihan gerainya. Yang ini paling senang mau ingatlah kan. Okay. Seterusnya, ketiga, mengemukakan tuntutan palsu. Contoh perbuatan rasuah. Seorang pembekal menghantar 80 buah komputer ke sebuah sekolah tetapi menuntut bayaran bagi 100 buah komputer. Menipu tarang-tarang. Menipu kan, mana lagi 20 buah komputer tu kan. Yang contoh kedua, seorang pekerja membuat tuntutan palsu berkaitan perjalanan rasmi keluar daerah walaupun sebenarnya beliau tidak melakukan perjalanan itu. Okay. Macam guru-guru kan dulu lah sebelum PKP, kalau pergi kursus kan, ada bengkel ke apa, dia boleh buat tuntutan. Contohnya cikgu dapat kursus, di mana kursus tu dijalankan di Kota Kinabalu. Jadi cikgu boleh buat tuntutan perjalanan cikgu daripada Membakut ke Kota Kinabalu. Tapi ada setengah orang, konon dia pergi ke bengkel, tapi sebenarnya dia tidak pun. Dia berada di rumah dia, saya duduk dia. Tapi dia memohon diberikan tuntutan ke perjalanan. Okay. Kemudian keempat, menyalahgunakan kedudukan. Okay, contohnya, seorang pegawai kerajaan menyalahgunakan kedudukannya dengan memberikan projek kepada syarikat milik anaknya, walaupun terdapat syarikat lain yang lebih berkelayakan. Kemudian kedua, seorang pengarah jabatan kerajaan menggunakan kuasanya untuk melantik syarikat milik isteri bagi mengusahakan kafeteria di bangunan pejabatnya. Ini selalulah kalau macam ada projek ke apa kan, pembinaan ke perumahan kan. Kalau dia mau bagi sama dia mau pecah-pecahan untuk ke projek kan,
tugasan tu dia bagi semua orang-orang yang dikenal. Maksudnya keluarga dia sendirilah. Tujuannya kenapa? Supaya duit tu tidak lari. Duit tu masuk saku dia balik juga sama anak dia, bini dia. Macam itulah. Okay. Kemudian amalan rasuah ni walau sekecil manapun ia adalah amat buruk. Dan akan menjejaskan negara secara keseluruhannya. Jadi apakah antara kesan-kesan rasuah? Kita boleh tengok daripada segi individu. Hilang pekerjaan, dihukum penjara. Kemudian keluarga pula. Kalau sudah satu orang tu terkena, kan, individu tu terkena, so confirm keluarga dia, maruah dia terjejas. Kemudian orang hilang tempat bergantung sebab dalam penjara, kan. Kemudian dari segi masyarakat, hilang kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Maksudnya masyarakat sekeliling tidak percaya sama seorang tu sudah. Dan menyebabkan harga barang dan perkhidmatan naik. Dan yang terakhir dari segi negara, menjejaskan pentadbiran negara. Sebab ialah tiada orang yang boleh kita percaya sudah, kan. Dan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terancam. Ini contohnya lah kalau macam buat pembinaan rumah, kan. Kalau sudah semua orang terima rasuah, last ujung-ujung bahan yang digunakan untuk membina bangunan tersebut semua yang tiada kualiti. Dan mengakibatkan akhirnya baru duduk di tempat tu 2 tahun, 3 tahun sudah tumbang, roboh. Macam mana boleh begitu, kan? Sedangkan kita bayar bukan sikit tu. Itulah. Okay. Seterusnya, antara cara-cara yang boleh kita buat untuk membantah rasuah, okay, terdapat tiga step, langkah. Pertama dari segi individu itu sendiri. Dia mesti mempunyai pegangan agama dan juga jati diri. Jati diri maksudnya maruah kita lah, harga diri kita itu. Okay. Keistimewaan kita. Untuk menahan daripada jangan terima rasuah. Okay. Kemudian menanamkan sifat membenci rasuah. Kemudian yang kedua, dari segi masyarakat pula. Bersedia melaporkan sebarang kegiatan rasuah. Okay. Jadi maksudnya kalau menampak ada orang sedang buat salah, kan, mesti bagi tahu lah orang-orang yang sepatutnya, polis macam tu. Okay. Kemudian kedua, tidak menggalakkan amalan menyogok untuk memperoleh sesuatu. Menyogok tu maksudnya bagi rasuah lah, ya. Okay, itu maksudnya. Okay, seterusnya kerajaan yang ketiga. Kerajaan dia banyak lah. Dia bagi ada 3 dia bagi di sana. Pertama, penguatkuasaan undang-undang. Iaitu dengan mendakwa pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. Dan kedua, mengenakan hukuman atau denda yang lebih berat dan penjara. Itu penting tu. Yang kedua, pendidikan pencegahan rasuah. Ini di mana dia letak? Di sekolah-sekolah lah, kan. Memasukkan elemen membenci rasuah dalam mata pelajaran di sekolah. Macam ni lah. Pendidikan Islam memang ada. Pendidikan moral memang ada. Dan kedua, mengadakan kempen iklan yang efektif dengan menggunakan pelbagai media massa. Kemudian yang terakhir, tapi sebenarnya ada banyak cara lagi, ya. Cuma ini yang paling senang diingat lah. Inisiatif lain, menubuhkan Institut Integriti Malaysia. Kemudian mewujudkan pangkalan data pesalah rasuah. Kemudian ketiga, mewujudkan mahkamah khas rasuah dan mewujudkan talian khas 1-800-88-6000. Inilah boleh kita telefon kalau tidak tahu lagi mau buat gitu siapa pasal rasuah itu. Okey. Seterusnya. Okey, berdasarkan pandangan tentang perbuatan rasuah menurut perspektif pelbagai agama, okey, di bawah ni adalah yang termaktub di dalam buku-buku setiap agama tu, betapa rasuah tu tidak bagus. Contohnya yang pertama, yang Islam. Okey, ini dia punya anulah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan kamu pula menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Dalam agama Kristian pula, janganlah menerima rasuah sebab membutakan mata orang untuk mengetahui apa yang benar. Keluaran 23:8. Okay, kemudian agama Hindu dalam Quran 657. Kepapaan orang-orang yang berbudi lebih jauh baiknya daripada kekayaan yang dikumpulkan dengan cara-cara keji. Okey, itu rasuah betul. Okey. Kemudian agama Sikh. Dalam Sri Guru Granth Sahib Ji, mereka mengamalkan sebarang jenis rasuah
ialah orang yang telah lupa kepada Tuhan dan ajaran sebenar. Dan yang terakhir dalam agama Buddha, Dhammapada. Dalam buku Dhammapadanya, seseorang yang tidak sombong dan bebas daripada rasuah akan dipandang tinggi oleh dewa-dewa. Betapa pentingnya dalam agama itu bahawa kita mesti menghindari rasuah itu sendiri. So dalam modul buku hijau kamu tu terdapat beberapa soalan kan. So antara yang soalannya ialah yang A ni isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang maksud rasuah. Dia ada 6 kan di sana. Jadi di Malaysia rasuah juga dikenali sebagai apa? Ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, Dalam buku modul tu pun ada juga jawapan. So kalau di sini yang cikgu boleh bagi jawapan sini ialah bunga emas. Apa lagi? Panggilan-panggilan untuk rasuah. Yang dalam buku hijau tu pun ada jawapan juga tu. Dalam buku modul yang kamu pakai ni. Seterusnya soalan yang berikutnya adalah lengkapkan raja di bawah tentang 4 kesalahan utama rasuah. Kesalahan utama rasuah. Ada banyak tu kan di sana. So kalau cikgu isikan di sini ialah menawar dan memberikan rasuah. Membenar dan memberikan rasuah. Memang salah lah. So apa lagi yang kamu boleh fikirkan? Kalau itu fikir, still dalam buku masih ada juga jawapan. Kemudian, tengok gambar ni orang terima apa di bawah meja tu. Tapi ini ada perbuatan rasuah. Jelaskan kesan perbuatan rasuah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara. Tadi kan sudah kita bincang tu. So kalau cikgu letak kepada terhadap negara, pertumbuhan ekonomi negara terbantut. Pertumbuhan ekonomi negara terbantut. Kamu isilah sebanyak mungkin yang kamu dapat. Mustahil kamu dah jumpa apa-apa. Mesti kamu jumpa. Kalau tidak pun tiga kesan, mesti ada 1 atau 2 kesan. Seterusnya, tengok ada polis ni. Lihat gambar di bawah dan jawab soalan berikut. Dia adalah polis anti rasuah. Setiap anggota polis digalakkan memakai lencana berslogan saya anti rasuah. Nyatakan 2 nilai yang diterapkan melalui slogan tersebut. Kenapa? Kenapa mesti ada? Apa nilai? Nilai itu maksud dia ialah nilai baik hati, nilai jujur. Tapi apa nilai ini? Banyak lagi nilai. Tapi apa nilai yang sesuai dengan slogan saya anti rasuah? Kemudian kedua, nyatakan satu akta yang perlu ditandatangani oleh kaki tangan kerajaan sebelum menjalankan tugas rasmi yang diamanahkan sebagai rahsia. Apa tu nama dia? Akta 1972. Kamu isi sendiri apa benda tu. Nombor 3, nyatakan satu badan bertanggungjawab dalam menangani isu rasuah. Apa tadi? Buka depan tadi kan, slide ni. Kemudian berikan 2 kesan rasuah kepada negara. Apa 2 kesan kepada negara? Pun sudah dibincangkan sebelum tu. Seterusnya yang B ni. Berdasarkan maklumat yang diberikan, yang A tu kamu tidak perlu jawab. Iaitu dia minta kamu hasilkan sebuah risalah yang menarik untuk menanam kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang bahaya gejala rasuah. Ini jangan dululah. Kamu jawab yang B dia saja. Berdasarkan maklumat yang diberi, cadangan langkah-langkah bagi membendung gejala rasuah dalam sektor awam. Tengok baca di sana. Soalan dia, pertanyaan dia ialah, wajarkah tindakan tegas dikenakan ke atas pesalah? Huraikan langkah-langkah untuk membendung gejala rasuah di kalangan beli. Apa pendapat kamu? Kamu kena cerita. Wajarkah tidak? Wajar atau tidak? Kamu tulislah apa jawapan kamu. Kemudian di bawah tu, kenapa? Kenapa kamu cakap sedemikian rupa? Kamu beritahulah apa reason dia, apa sebab dia. Seterusnya, ini diminta buat poster. Hasilkan sebuah poster berwarna yang bertujuan membangkitkan kesedaran golongan remaja tentang bahaya ketagihan. Pilih satu jenis ketagihan untuk dijadikan subjek utama. Gunakan ilustrasi dan perkataan slogan sesuai untuk menarik perhatian pembaca. Jadi
Ini ada kena-mengena dengan yang unit 16 juga kan. Tapi dapat dia memang boleh dimasukkan di dalam rasuah. Sebab rasuah ni boleh dikira ketagihan juga, sebab kalau balik-balik dia mau bagi orang kan, dia mau mencapai kejayaan dengan memberikan suapan, itu kira ketagihan lah, ketagihan rasuah. Jadi kamu lukis lah, okay? Kamu buat slogan anti, macam tu contoh lah, contoh anti rasuah. Lepas tu kamu boleh buat tanda yang tidak mau. So di sini ada duit kunun. Buat bentuk duit. So ada tangan. Tangan kunun pemegang dia. Macam tu. Tapi buat lawa-lawa lah. Okay. Buat yang sebaik mungkin. So rasanya itu sahaja soalan berkenaan dengan unit 17. Jika kamu ada pertanyaan, bolehlah bertanya. Tugasan ni kamu buat dalam 2 minggu. Minggu ni dan minggu satu lagi. Itu sebelum masuk bulan 10. Dan selesai, buku ini perlu dihantar semula ke tempat guard. Okay, di tempat guard di SMK Mambakut. Okay, so semoga berjaya.